Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 20 hari bulan 4 26 bersamaan dan 2 Zulqa'dah 1447, kita teruskan bicara kita dalam tafsir Suratun Nahli, surah yang kelima, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 sehingga 18. Dalam siri ini kita akan bincang tentang nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala letakkan di lautan dan di dalam sungai. Dan dalam nikmat yang banyak dalam laut, apa yang kalau kita sebut laut, sinonim dia dengan ikan. Dan mutiara, lama kita lah ni pula minyak, bawah langit, bawah. Dan nikmat Allah Ta'ala ciptakan bukit bukau untuk menjadi pengimbang kepada bumi ini supaya tak bergerak. Di celah-celah bukit ada sungai, menjadi sumber air untuk kehidupan manusia yang sangat memerlukan air. Kemudian kita jengok ke atas, nampak bintang-bintang, dan di bawah ada jalan. Bawah ada jalan, di atas ada bintang. Semua itu pedoman, petunjuk, batu-batu tanda di jalanan untuk perjalanan manusia mencari rezeki, mengembara, pergi beribadat ke Mekah dan lain-lain. Alhamdulillah. Kemudian di akhir Allah Ta'ala sentap kita, samakah Tuhan yang mencipta dengan Tuhan yang dicipta, yang kamu duk sembah tu, berkelip mata pun tidak? Allahu Akbar. Dan di akhir ayat 18 Allah Ta'ala cerita tentang nikmat dia yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tak akan terhitung. Tapi kena hitung juga supaya kita tak lupa nikmat, banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, lupa nikmat, tak syukur. Jom kita baca ayat di muka surah 513, edisi Jawi pimpinan Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ
afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Allahu akbar. Itu ayat yang menyebut tentang beberapa nikmat Allah Ta'ala ke atas kita yang begitu besar dan begitu banyak. Ayat 14, wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tadiyya. Dan Allah yang memudahkan laut. Dia buat laut berombak, bergelora, tak berhenti-henti dia. Kata orang laut tak pernah tidur. Gerak ya dia dah. Kuat tak kuat ya. Supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut, hidup-hidup, lahman tariyan, fresh, ikan. Dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan seperti mutiara, koral dan lain-lain lagi, macam-macam perhiasan duk kata untuk kamu memakainya. Dan selain itu engkau melihat pula kapal-kapal berlayar padanya, dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ayat ni cerita kepada kita tentang kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan. Baik, munasabah ayat. Lamma zakara Allah Ta'ala al-istidlal bima zar'a fil ard. Tengok dalam ayat 13, wa ma zara'alakum fil ardi. Apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlainan jenis. Maknanya atas bumi ini banyak benda kita boleh ambil, dengan tumbuhannya, dengan tanamannya, macam-macam benda. Sekarang kamu turun ke bawah, masuk dalam laut. Jadi ini dia panggil pelengkap kepada perbincangan nikmat Allah Ta'ala. Ni'amul insan alal khalq. Nikmat apa ni? Nikmat Allah Ta'ala ke atas manusia di lautan pula hari ni. Faqala ta'ala wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra ay walladhi an'ama 'alaikum bitilkan ni'am. Allah yang mencurahkan ke atas kamu nikmat-nikmat yang banyak. Jadi kalau dia beri nikmat, kenapa bagi sembah hak lainnya? Huwallahu wahdahu alladhi zallala lakumul bahra, permudahkan untuk kamu lautan. Milhan kana azban, lauk hak masin ke lauk hak tawar. Kai takuluna minhu lahman ay samakan tariyan, ikan hak fresh, hak segar. Oh, suka tak? Kita ni suka makan ni. Mari ikan mata merah ni tak apa nak jadi. Ikan mata merah dia panggil, tak ada. Ikan merah tak apa, jangan ikan mata merah. Allahu akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut pada kita nikmat. Kita pun dengar ikan, macam-macam jenis ikan ada dah. Dia malak di pasar ikan tak apa dah. Panjangnya susu ikan, besar ada, kecil ada, hak halus ada, hak besar ada. Kata apa? Harga pula tak sama. Allahu akbar. Itu satu nikmat. Kita tak nampak sangat dia pasal kita masak macam-macam. Tapi kalau pergi kau Jepun, hok makan sushi, hok ikan mentah tu, baru nampak. Oh, gitu dia. Lahman tariyan. Wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha ay walitastakhriju minhu al-la'ali. Boleh keluar pula daripada laut ni apa dia, mutiara-mutiara dan lain-lainnya. Fatatadayyanu bilubsiha, yang kamu berhias dengan memakainya. Bila pakai mutiara comel tu, hok pakai, hok tak pakai comel dalam tu, oh dia panggil batu karang. Ui, lawa. Allahu akbar. Tengok ayat ini
Kata Syekh Ibn Atiyah, taskhirul bahri, Allah permudahkan urusan di lautan. Jadi manusia ni boleh nak naik, boleh nak nak berjalan atas air pun boleh, nak pergi cari bagai dalam pun boleh. Masya-Allah, tabarakallah. Dan wataral ful, ayat ini tu ditafsirkan ayat surah Ar-Rahman ayat 22, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar daripada laut ni, laut Masing ke laut Tawar ni, al-lu'lu' wal marjan, mutiara-mutiara dan segala pakaian perhiasan yang comel-comel. Allahu Akbar. Kemudian kita pergi kepada nikmatnya, wa taral fulka mawakhira fi, wa tara as-sufun, mung tengok kapal-kapal, bahtera-bahtera besar duk berjalan di lautan. Kita duduk di sungai ni, kapal kita kecil ya, boleh naik 10 orang 20 orang tak? Kalau tengok kapal kargo hok bawa barang tu, besar, rasa besar masjid ni ada. Panjang. Berapa ratus meter dia punya panjang. Tu kapal hok bawa minyak. Sehari dua ni ramai dah kenal kapal minyak. Betul tak? Sakat cerita naik minyak ni, cerita Selat Hormuz menjadi rebutan dunia sekarang. Kita pun tengok kapal tangki tu, sebuah kapal tu berapa juta liter ataupun tong dia punya minyak boleh isi. Ya Allah, Tuhan Maha Kaya besar. Kalau kita memikir ngotok kita, kau berat agak terkelat, tak berat mana-mana pun dia duduk tu atas kapal. Masya Allah, tabarakallah. Wahia tashuqqul miyah warriyah bisadriha, kapal tu duduk membelah lautan, lawan angin. Angin mari dia pergi. Kalau zaman dulu ikut angin, mungkin dia pakai layar kan. Lah ni pakai minyak, pakai apa ni, enjin. Fayusma li jaryiha sautun, mendengar kapal tu duk belah laut, lawai ombak. Fatastadilluna bi'adami rusubiha wa gharqiha fil ma'. Kamu boleh tengok kapal besar duduk dalam air, selagi air tak masuk dalam dia, membelah lautan dan dia selamat. Berat dia tu. Dengan berat dia, dengan apa ni ada dia ni, tapi kapal tu boleh berjalan molek. Boleh berjalan dengan molek. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada keagungan pencipta yang maha berkuasa. Ini menunjukkan kepada wahdaniyatillah, keesaan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Walitabtaghu min fadlih, walitabtaghu min fadlih, supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Ay sakharallahu lakumul bahra lihamlis sufun. Allah Ta'ala permudahkan laut, dia boleh tanggung bahtera besar atas perut dia. Litarkabuha fi talabi ma'aishikum, boleh pergi cari rezeki hidup kamu. Wa tanquluna 'alaihal bada'i'a min baladin ila baladin, kamu boleh pindah barang-barang kargo dari satu negara, daripada minyak negara kita pergi tukar ke negara lain. Macam-macam cerita hari ni. Baru tahu. Kita duk ingat ke kita gali minyak pak kita ni jual sini, dak, minyak kita kena pergi jual ke orang, kita ambil minyak orang lain kita jual sini. Ni dipanggil kualiti minyak tu. Standard kita tak boleh pakai hak kita sendiri, sebab hak kita tu kena kapal terbang ya pakai. Yang itu cerita dia. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ay sakharallahu lakum hadhil makhluqat, Allah Ta'ala permudah bagi kamu segala makhluk-makhluk ini. La'allakum tashkuruna ni'amillah, la tashkuruna, supaya kamu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Bisana'i alaihi, kita syukur dengan lidah kita, kata alhamdulillah, asyukurulillah, dan syukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah.
jangan derhaka, jangan maksiat, tu baru nama dia syukur. Manusia lah ni boleh nikmat, buat kenduri kesyukuran. Tapi bergalak kata orang dah. Jelak, itu bukan kesyukuran, itu kufur nikmat nama dia. Baik, kita pergi kepada ayat 15. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan Allah mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya dia tidak menghayun-hayunkan kamu. Kalau bumi ni gerak sikit lah, jadi apa? Gempa bumi. Berapa skala Richa? Sikit lah. Gegek sikit, utuh bangun dah, punah habis segala benda. Jadi bumi selamat, tenang-tenang, sebab dia ada penyacang, dia panggil pengimbang. Apa dia? Bukit. Dan Allah mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang. Di celah-celah bukit ada sungai, ada laluan, supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju. Di antara nikmat Allah Taala ke atas kita lagi, para jemaah sekalian, an ja'ala fil ardi jibalan. Allah Taala ciptakan bukit bukau, gunung ganang untuk apa? Menjadi pengimbang kepada bumi ini supaya tak gerak. Kalau tidak dia gonjang. Lalu tak gerak. Alhamdulillah. Ayat ini ditafsir dengan surah Al-Anbiya ayat 31. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ. Rawasi itu maknanya penyacang atau pengimbang, supaya bumi itu tak bergoncang, tak bergerak. وَأَنْهَارًا. Allah Ta'ala tak di celah-celah bukit sungai. Ay wa ja'alallahu fil ardi anharan tajri bil ma' min mawdi'in ila akhar. Air sungai ni dia tak sama dengan laut. Laut dia besar, duduk setempat ya dia. Laut Cina Selatan, Laut Selat Melaka, Laut Arab. Taklah, jadi laut ni laut apa dia ada belaka. Tapi sungai tak, dia kecil-kecil. Dia lalu ke celah rumah orang, ke celah lorong orang, ke celah kampung orang. Sebab manusia nak guna air itu untuk minum, untuk makan, untuk mandi, untuk kegunaan. Maka dia tak boleh duduk jauh. Jadi Allah Ta'ala letak air duduk celah bukit, ataupun dia terjun daripada bukit turun. Masya Allah. Untuk apa? Lisaqyin nas, manusia boleh guna, hayawan boleh guna, pokok-pokok pun memerlukan pada air. Jadi tak boleh duduk jauh air. Oh, kalau tidak berat kita duduk Gua Musa, pantai kita duduk pantai cahaya bulan. Nak ambil mana air? Gua Musa banyak pula gunung ganang, banyak pula air turun. Kita duduk di Sungai Durian. Tuan-tuan yang mari melawat pondok ni, kita bagi tahu awal-awal, sungai ada, durian tak ada. Setengah orang dia mari celak tak bang pun. Kata bang ke apa? Dia kata tak bang pun durian. Kata sungai ada, durian tak ada. Jangan duduk korang. Setengah orang ni bila mari Sungai Durian ni, berasa nak belah durian ada. Tak ada. Ada sungai. Sungai pun kotor. Tak macam zaman. Zaman kita remaja dulu, mandi sungai sedap. Naik basikal betul-betul mandi balik. Oh, lo ni nak mandi berapa air apa ni, karak dah air. Baiklah, apa lagi yang ada di celah bukit? Sungai-sungai. Wasubulal la'allakum tahtadun. Dan jalan-jalan yang digunakan untuk apa? Lalu lalang. Subul, jalan, tarik. Zaman dulu orang lalu ke celah bukit. Mari zaman lebuh raya ni, dia belah bukit masuk dalam bukit. Satu-satu lebuh raya tuan-tuan boleh tengok, sama ada dia masuk dalam bukit ataupun dia buat jambatan di celah bukit tu. Allahu akbar. Kuat kerja manusia ni, berani. Takut kita tengok. Yang peliknya kalau tengok dalam internet tu, lebuh raya celah bukit di China. Hei, kata orang bersimpang siur. Hok ni kona, hok ni kona, hok ni. Salah lawan sikit,
tak tahu berapa puluh kilometer gitu ke depan. Nak boleh U-turn balik, oh payah. Subul ciptaan manusia dulu kita manual je, celah bukit tu lorong-lorong dia. La'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk jalan nak pergi sana sini. Kuala Kerai ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke mana pergi, dia berjalan belakang tu kan. Jadi tahtadun, maka dia menjadi apa orang panggil batu tanda, batu tanda jalan. Kalau dulu orang-orang zaman dulu dia berjalan dengan mata dia, jalan dengan mata, dia tahu bukit ni, lorong ni semua jalan. Mari zaman kita, pertengahan zaman kita, semuanya tak kena dah bukit, dia kena papan tanda, betul tak? Kuala Lumpur kiri, kok ni jalan ni, kok ni berapa kilometer lagi tanda, 400, 390. Mari zaman kita ni zaman ni tahun 2000-an ni, tak baca-baca dah tanda, pakai tengok alat GPS, dia panggil GPS. Waze ada, map ada, Google, pakai cahaya tu. Kadang-kadang kita pada lah kapur sak berat tak lah konon. Tak guna dah otak kita, jalan dengan mata, tak ada memikir apa-apa dah. Dulu orang jalan dengan pokok, tak benar. Ana waktu tahun lepas, sahabat-sahabat kita ajak naik houseboat, rumah air, rumah boat ni, pergi Tasik Kenyal. Tanya driver dia bila buat budak awal, kata mu jalan ke mana? Oh, dia tak ada pedoman, sebab air dia pasal surut. Kalau kita pergi bulan 10 tu, dia turun air, dia keringkan air, sebab nak tunggu hujan mari naik balik. Jadi situlah driver dia kena tahu, di sini ada tunggu besar, ada pokok. Itu macam-macam dia panggil alamat. Orang ni boleh tahu dengan kepakaran, dengan pengalaman mereka berjalan. Tahu. Lo ni mana tahu pakai naik kereta pasal alat wih ni kak, GPS ni pakai berjalan lagi. Dulu kalau kita duduk sini nak pergi Kota Baru, tahu belakang. Nah, mula-mula kita akan jumpa kampung Keruh, lepas tu Kampung Telekong, lepas tu jumpa Cekok Waksir je. Oh, macam-macam lah. Lo ni mana ada, kan lagi kau Musa jumpa Bukit Tujuh, Bukit Jing. Lo ni tak ada apa. Mudik mana? Tanya wih. Begitulah. Orang tanya awak dari mana? Atas mari live location. Kita nak buka apa pening. Tak boleh royak duk mana? Tak tahu. Wallahu a'lam. Itu cerita alamat. Jadi kita ni ada semua la'allakum tahtadun. Tuhan buat ni supaya kita ambil jalan. Tengok ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah mengadakan tanda-tanda panduan jalan. Jadi orang dulu panduan dia dengan apa? Dengan bukit bukau. Bukit ni depan, bukit ni, Bukit Tujuh, Bukit Tonggek, macam-macam bukit nama ada. Bukit Arang. Dan Allah mengadakan tanda panduan jalan-jalan itu untuk atas bumi. Dan dengan bintang-bintang pada waktu malam, mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Tengok bintang. Kok ni. Lah ni tak ada tengok bintang dah, pakai tengok telefon. Tengok nota kata apa? 526. Seperti gunung ganang dan lain-lain yang dapat dijadikan alamat. Orang dulu tengok bukit-bukit, tengok jalan, tengok lembah, ni tahu belakang sini. Ni Cekok Waksir ni, bukit tu, bukit ni. Dan tanda petunjuk jalan dalam masa mengembara atau belayar, yakni dengan itu hok tengok bawah, tengok bukit-bukit, lepas tu tengok atas, malam-malam tengok GPS dia dengan bintang, yakni dengan berpandukan bintang-bintang di langit pada waktu malam. Pengembara-pengembara dan ahli-ahli pelayaran mendapat petunjuk jalan semasa mereka berada di darat dan di laut. Jadi kita boleh belakang. Masya Allah, tabarakallah. Wa alamatin wa bin najmi. Munasabah ayat dia,
anna Allah Ta'ala lamma zakar anhu azhara fil ardi subulan, bila Allah Ta'ala nyatakan bahawa jalan-jalan ni celah-celah bukit atau naik bukit, zakara annahu azhara fiha alamatin makhsusah, Allah nyatakan bahawa di celah-celah bukit itu ada batu tanda jalan. Dengan apa? Dengan bukit-bukit lah, dengan lorong-lorong. Mari zaman pertengahan dengan papan tanda, ini arah selatan, arah utara, Kuala Kerai, Sungai Durian. Nah, mari kita zaman kita ini pula pakar tak tahu mana. Tak tahu. Kalau tak ada GPS tu motor nak klik rumah. Rumah dia diri tahu jalan mana. Jadi makin hari makin tak apa cerdik kita menggunakan akal, kita lebih kepada percaya kepada alat. Kalau alat tu mati, sudah. Allahu akbar. Maka Allah kata wa alamatin, ay ayyuhan nas, Allah Ta'ala ciptakan kamu ma'alim. Ma'alim itu mana? Batu tanda jalan. Kal jibali wa ghairiha, dengan bukit-bukitnya. Yastadilluna biha naharan, tengah hari kita jalan tengok bukit. Wa nujuman tastadilluna biha lailan, malam berpandukan kepada bintang. Ala turuqikum fi asfarikum, jalan-jalan yang kamu nak jalan dalam musafir kamu tengok bintang. Alhamdulillah, kata alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala banyak. Baiklah, kita pergi pada ayat 17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Kamu kalau sudah demikian, adakah Allah yang menciptakan semuanya itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Kalla, kita kata sama sekali tidak akan sama. Afala tadhakkarun, maka patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mahu beringat serta memikirkannya? Mu lalai, mu lara dia, tak ingat nak memikir. Jadi munasabah ayat ini jelas. Allah SWT apabila disebut tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala, maka dia suruh kita memikir Tuhan yang menciptakan segala benda ni sama kau dengan makhluk yang mencipta patemu sembah dia tu. Mikir molek, ingat baik-baik. Kalau tak ingat, maknanya kita ni lupa, lalai, lara, tak tahulah ke mana. Jadi ayat ini tafsir afaman yakhluqu misla tilkal makhluqatil ajibah. Apakah Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk yang pelik, yang ajaib, yang hebat yang kamu dengar tadi, sama dengan hak tak cipta apa-apa? Jawabnya tak ada lah, tak akan sama. Afala tadhakkarun, puak kafir, mu tak ingat ke nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu? Besarnya keagungan Allah Azza wa Jalla, kudrat dan kuasanya, dan lemahnya Tuhan yang kamu sembah. Mata pun tak kelip, apalagi nak angkat tangan. Mudarat kamu tak boleh buat apa. Pasal itulah bila kata berlaku banjir, tenggelam sekali dengan berhala-berhala, dia kata Tuhan apa boleh tenggelam gini ni? Nah, Tuhan boleh tenggelam. Semalam orang Arab keluar gambar kubur Tok Wali hak yang duk puja tu, hak duk pergi istighasah tu, penuh, hancur kubur tu balik. Lepas tu mungkin minta dengan kubur sendiri tu terbalik kuat habis. Jadi janganlah kita minta dengan Allah, jangan duk minta yang pelik-pelik. Kita jangan ajar kepada masyarakat benda yang pelik. Kalau dia kata ni khilaf tak, dah tak khilaf ada, ni dah ajar khilaf buat apa. Hak tak khilaf ada, tak ada siapa pertikaikan. Apa ni, iza sa'alta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Nabi ajar dah minta dengan Allah, hidup minta dengan benda-benda pelik. Lepas tu bila dipertikai oleh orang, katak tak kepala kawan itu pula dengan tudah-tudah, ni suka mengkafirkan orang, suka ni, suka apa, ajar benda yang betul, benda yang sahih, jangan duk ajar benda yang pelik. Naam. Baiklah, oleh kerana mu tahu dah Allah Ta'ala Maha Pencipta, maka ikhlaskan ibadat kepadanya, jangan buat benda lain. Baik, akhir ayat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim.
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi ayat ini munasabah jelas bila Allah kata mu jangan sembah lain daripada Allah, jangan duduk sibuk dengan benda batil, benda karu, jangan duduk minta lain daripada minta dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala peringatkan lagi, mu nak buat benda-benda, fikir kepada nikmat Allah kepada kamu. Fikir pada nikmat Allah kepada kamu. Nikmat Allah Ta'ala sangat besar, nikmat Allah Ta'ala sangat luas. Jadi mu nak mikir, nak pergi sembah benda lain buat apa laginya? Ini munasabah jelas ayat ini. Dari sudut tafsir, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nikmat Allah Ta'ala banyak tak mampu kita nak kira. Innallaha la ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Ayat ini pelajar tanda dalam surah Luqman ayat 20, Allah Ta'ala sebut alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Mu tengoklah, Allah Ta'ala permudahkan kepada kamu segala yang ada di langit dengan ada di bumi. Dia curah ke atas kamu pula nikmat yang zahir dan yang batin. Kenapalah kamu tak mau sembah Allah? Kenapalah kamu kerah kepala tak dengar kata? Kenapalah kamu jadi macam ni, hei manusia? Jadi ayat ni sentap supaya kita memikir. Maka datanglah ayat kita, innallaha la ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampun lagi maha kasihan belas. Maka kenapa kamu nak cari yang lain? Bila Allah Ta'ala ini sifat dia, carilah yang baik, carilah Allah Ta'ala dalam segala perkara, jangan duk memikir benda yang tak baik. Maka kenapa Allah Ta'ala tutup ayat nikmat ni dengan Ghafur dan Rahim? Kata Ibnu Katsir, lau talabakum bi syukri jami'i ni'amihi la'ajaztum. Kalau Allah Ta'ala nak minta dengan kamu, hai manusia, supaya kamu syukur semua nikmat Allah Ta'ala, kamu tak mampu nak buat. Kalau Allah perintah juga, kamu akan lemah nak buat. Maka di sini Allah Ta'ala bagi tahu bahawa membuatlah setakat mana yang kamu mampu. Pasal itulah Nabi kata sallallahu dalam hadis yang panjang tentang kelebihan 2 rakaat duha. Kullu sulama bani Adam sadaqah. Setiap sendi hok gerak mata kelip ni kena bayar sedekah. Lepas tu banyak mana nak bayar? Tak mampu kita. Maka Nabi kata, cukuplah tanda membayar tol sendi kamu pagi-pagi dengan 2 rakaat solat duha. Jangan lupa solat duha. Dia panggil solat bayar tol, tanda syukur pada waktu pagi. Boleh ke tak boleh? Kena bagi boleh lah. Jadi kalau kamu tak mampu, memang tak mampu pun nak hitung nikmat Allah, tapi kamu mensyukuri nikmat Allah setakat mana yang kamu mampu, Allah Ta'ala Ghafur, maha pengampun di atas kelemahan kamu. Rahim, kesian belah dia bagi pahala kepada kamu setakat mana yang kamu boleh buat. Allahu Akbar. Inilah analisa daripada kata-kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, supaya kita menjadi manusia yang syukur, ingat nikmat, tengok nikmat, ingat kepada pemberi nikmat, nama dia Al-Mun'im, pemberi nikmat Allah yang begitu besar. Baiklah, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Kita teruskan mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama, al-faidatul ula, wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Allah Ta'ala permudahkan kepada kamu lautan. Di antara bila sebut laut, kita nampak ikan, supaya kamu boleh makan ikan-ikan yang apa? Yang fresh boleh makan. Fi zikri tari, kenapa Tuhan sebut lahman tariyan? Daging yang fresh, sedap. Wa zalika li'annahu law kana sama kulluhu malihan, kalaulah ikan dalam laut masin, dia jadi masin, kita tak nampak kuasa Allah. Ikan dalam sungai tawar,
Ikan dalam laut masin. Tak nampak kuasa Allah. Sebab memang bila duduk dalam air masin, dia akan jadi masin. Sebagaimana kita letak telur dalam air masin, jadilah telur masin. Betul tak? Kita letak ikan dalam garam, jemur, jadi ikan kering, masin. Kita letak ikan, dia panggil ikan bekok. Kalau dari Kelantan dia panggil ikan bekok, B-E-K-O-K, ikan bekok. Ikan bekok ni ikan hok masin tapi tak kering. Dia beza. Ikan kering dia jemur sampai kering. Ikan bekok rendah dalam air masin tapi dia tak lama tak kering. Itu istilah. Oh, bunyi ikan bekok pula. Teringat kau puluk dengan gaunnya pagi-pagi ni weh. Allahu akbar. Nah, jangan main. Nak ceritanya nikmat Allah SWT ni, dia sebut lahman tariyan. Sebab itulah kata di para ulama, yajuzu aqlul qadib, harus kita makan ikan yang telah dimasinkan walaupun kadang-kadang dia bau busuk. Lebihlah bagi ikan pengasam. Ikan pengasam ni busuklah, ya Allah Tuhan. Ana ingat zaman belajar dulu, pelajar-pelajar kita, pelajar Malaysia ni, biasalah mak dia bekal lah ikan apa ni, ikan pengasam tu. Dia goreng di asrama, bau habis. Budak-budak Afrika batuk habis. Dia. Gapolah Malaysia buat ni. Katamu jangan duk punah kat. Nak masuk ikan-ikan ni kita pergi rumah Malaysia hari cuti, kita goreng ni. Jangan tak goreng di asrama. Alah, pening orang Arab. Tapi orang makan dia kata sedap juga. Nak kata apa. Jadi Allah Ta'ala sebut lahman tariyan. Jadi lauk ikan yang fresh, tak apa boleh makan. Ikan hok kering pun boleh. Ikan bekok pun tak apa. Ikan pengasam pun boleh makan. Halal tayyiban. Masya Allah. Halal tu halal lah. Tapi kalau hok jenis kecil manis apa ni, darah tinggi, jangan duk berona. Sakit kau tahu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa huwallazi sakhara al-bahra ta'kulu min lahman tariyan. Kenapa dia guna daging? Dia guna at-ta'bir bil lahmi. Dia apa, dia guna daging, sedangkan dia tu hayawanan. Dia guna daging. Ikan dia guna daging. Biasanya ikan di laut tulang dia tak banyak. Maksudnya hok tulang banyak ni ikan dalam sungai. Masya Allah. Tengok ulama tadabbur, dia korek sampai sini. Lepas tu dia sebut laut lahman tariyan, daging yang fresh. Kenapa dia guna daging? Dia kata li isyaratu ila qillati izamihi, menunjukkan bahawa tak banyak tulang ikan di lautan. Tak banyak tu. Tulang dia pun besar gitu ya. Oh, kalau ikan sungai, ikan mahal tapi tulang banyak. Ikan berapa hak mahal ni? Kilo. Hak tulang banyak ikan berapa? Kilo. Tulang banyak. Susah kita nak pakai korek. Pasal bila dia mahal, kita tak boleh nak ambil bong sikit lah. Mungkin ambil sikit-sikit. Allahu akbar, maha kaya tu. Sambil korek celah-celah tulang daging tu, subhanallah, masya-Allah. Kita kena syukur kepada Allah SWT. Ana ingat lagi almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, Allah yaghfir lahu wa yarfa' darajatahu. Bila dia mari kapur, dia mau akak ikan keloh ni mahal dia. Jadi tak royak. Sudah makan kata, Tok Guru, ikan keloh tu. Oh. Dia kata kalau kali ikan hok mahal kena bagi tahu. Barulah kita menikmati nak makan tu, berasa mahal ni. Makan bau gitu. Pasal tu kalau kita pergi Mekah, orang bagi tahu ni kambing hok mahal ni. Nah, anak utuh kena bagi tahu dia punya benda tu, baru orang menjiwai nak makan. Macam durian juga. Kita makan durian buang sedap ni. Sebab biji ambil. Jangan makan banyak ni. Museking ni harga mahal ni, 50 riyal sekilo ni. Dia tu makan belah mahal. Tak khabar ingat kata orang. Makan sebiji pun, kalau rasa mahal tu kita terasa benda tu. Tengok Allah Ta'ala sebut lahman tariyan, daging yang fresh. Allahu akbar. Dengan titik air dia. Nah, ada ceritanya. Jadi biasanya
isyaratu ila qillati izami wa dha'fiha fi aghlabi ma yustalil akli. Jadi ikan ni mudah nak tangkap, nak banding dengan hayawan darat. Mudah. Hayawan darat ni payah. Oh, kalau hayawan perburuan tu lari berah. Tak kira ayam daging tu. Ayam daging tu kalau keluar daripada tempat dia pun tak lagi nak lari. Ya, dia panggil ayam tak apa cudi. Kita dah makan ayam daging siang malam tu dia tak lemah ya pokok kita ni. Nah, dia lemah dengan azan ya. Oh, kalau ajak pergi main derah lagi. Nah. Baiklah. Allahu akbar. Tengok. Kalimah lahman tariyan itu dibahas oleh para ulama Islam sampai begitu halusnya. Ya, ini dalam tafsir Al-Alusi dia duk bahas tentang lahman tariyan. Lahman tariyan. Baik, kita pergi pada yang ketiga. Faedah yang ketiga, wa taral fulka mawakhira fi. Mu tengok kapal-kapal bahtera membelah lautan. Oh, besar. Dia punya isi minyak bertantan. No, berapa banyak tapi tak jatuh. Jaranglah hok kata tenggelam. Hok tenggelam itu salah teknikal lah, air masuk dalam kapal dan sebagainya. Maka di sini kata di para ulama, Allah Taala izinkan manusia ni naik laut sama ada untuk berperang, untuk perniagaan, untuk rehlah pengembaraan, semua tu laut tu boleh guna belaka. Kan? Sebab Allah Taala jadikan laut tu sebagai salah satu daripada nikmat yang disebut wa taral fulk. Jadi bila nikmat mana harus digunakan, kecuali kalaulah laut tu tak sesuai untuk dilalu. Laut ni bergelora, dia panggil segitiga bermoda ke apa benda. Lalu kau tu hilang kapal tu tak ada. Tapi laut hak kita ada lah ni selamat. Orang pergi haji boleh, pergi bawa minyak boleh. Hak tak selamatnya bila mari zaman rudal ni. Tahu rudal? Rudal ni hendak bom piang lah. Zaman rudal ni tak selamatnya. Tu pun berebut minyak. Dia bila dunia ni ada pemimpin yang tak puk macam terung tu, Allah Ta'ala lah hentikan kejahatan dia kepada negara-negara lain. Ni jadi huru-hara. Orang dia molek-molek, dia pergi bom sana bom sini. Allahu Akbar. Pasal itulah kita dengan orang kafir ni jangan teruja sangat. Mentah dia mari tempat kita, kat kita pun bangga. Jangan. Tengok orang juga nak puji-puji, nak buat apa-apa pun kena perhati tengok juga. Jenis manusia jangan duk main. Maka dalam laut ni Allah kata dua, ikannya dagingnya sedap, wa tastakhrijunaha wa tastakhrij minhu hilyatan talbasuna. Mu boleh ambil keluar dalam laut perhiasan seperti kita kata mutiara tadi. Mutiara berapa jenis ada? So mutiara, so lagi apa dalam laut ni? Al-lu'lu' wal murjan. Murjan tu apa? Tak tahu apa bahasa. Murjan lah. Gapo dah wajib? Mutiara, so lagi tu. Yang penting hok dalam laut ni. Ulama fiqh kata apa? Fihi dalilun ala ibahati lubsin nisa'i war rijal hilyatal bahri. Bagai-bagai perhiasan hok keluar dari laut boleh pakai laki-laki, boleh pakai perempuan, boleh. Kan kita kata mutiara tak? Boleh orang perempuan boleh buat kalung. Kita laki-laki boleh buat butang baju, boleh gapo apa boleh. Itu harus untuk laki-laki. Li anna Allah Taala imtana 'ala ar-rijali wan nisa. Dalam ayat ini Allah Taala beri nyatakan nikmat dia untuk laki-laki dengan perempuan. Hak keluar daripada laut boleh makan. Ikan keluar dari laut kita boleh makan, laki-laki boleh, perempuan boleh. Perhiasan keluar dari laut boleh diguna oleh laki-laki, boleh diguna oleh perempuan. Berbeza tentang emas dengan perak. Emas dengan perak, emas laki-laki tak boleh guna. Satu je laki-laki boleh guna emas, nama dia warga emas. Tak apa. Warga emas laki-laki boleh guna, perempuan boleh guna. Cuma demo tak apa nak guna lah. Tak. Kita ni tarah warga emas dah ni. Warga emas ni banyak benda betul. Demo kata naik bah ni, bah orang-orang dalam bandar ni free kalau warga emas. Gigi derak kau sih. Betul dia. Lagi. Jadi beza emas, perak laki-laki boleh guna tapi bekas tak boleh guna. Itu banyaklah pantat. Tapi kalau kita kata barang-barang tu dari laut ni boleh diguna pakai laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, itu nikmat. Baiklah. Dan boleh jadi perhiasan-perhiasan yang sesuai dengan kita lah. Orang perempuan boleh buat kalung, boleh buat tu. Laki-laki boleh buat butai baju, boleh buat tasbih, boleh buat apa-apa yang layak, yang sesuai untuk orang laki-laki guna.
Jangan pula laki-laki dia tak apa. Ustaz kata boleh guna belakang hak ni. La. Jangan duduk mengarut kat sini. Orang royak lagu ni, dia royak lagu lain tak boleh. Walaupun laut tu bergelora, tapi orang-orang penyelam dia cari mutiara, cari berapa batu karang pun harus, asalkan dia pandai. Kalau tak pandai jangan, mudarat boleh mati. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita bagi pada yang keempat. Wa alqa fil ardi rawasiya, wa alqa fil ardi rawasiya. Allah Ta'ala kata aku campak, letak ke atas bumi itu bukit. Kalau kita mikir otak kita, ni bumi, bukit itu tanah juga kan. Tapi kenapa Tuhan kata alqa? Soal kalau alqa ni satu benda lain, kita pergi letak atas ni, itu nama alqa. Campak, aku campak ni. Macam kita ambil beras, kita campak atas tangan. Padahal benda tu sama, bumi juga. Itu menunjukkan bahawa para ulama kata akhassu minal khalq. Kalau kata kalimah alqa tu lebih khusus daripada pencipta. Kalau cipta jadi satu dagingnya, satu benda ya. Bumi, bukit. Tak, bukit itu satu benda yang diletak atas bumi. Ini kuasa Allah Ta'ala untuk melengkapkan kedudukan bumi supaya tak bergoncang, supaya tak bergerak, supaya tidak bergoncang. Maka Allah letakkan dia, apa dia? Bukit bukau. Masya Allah, tabarakat. Kan itu perkataan alqa. Allah Ta'ala letak. Macam dia kita siap buat benda, kita pun tengok. Gerak ke tak? Bom, letak sini. Letak sini. Supaya bumi itu tenang. Masya Allah, tabarakat. Wa alqa fil ardi rawasiya. Allahu Akbar. Celah-celah bumi itu pula, celah-celah bukit pula, ada sungai, ada mata air, ada tali air, ada air terjun, macam-macam air. Masya Allah. Dan ada lorong-lorong jalan-jalan begitu besarnya Allah Ta'ala. Kemudian Tuhan kata wa alamatin, aku letak pula bukit bukau ni menjadi tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda perjalanan kamu. Orang ikutnya bukit, celah bukit ni. Kita duduk jauh, kita nampak ada bukit tu. Lalu kok ni. Lalu kok ni, semuanya boleh digunakan. Masya Allah, tabarakallah. Wa alqa fil ardi rawasiya. Allah Ta'ala campakkan bukit la'allakum tahtadun, supaya menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Dan juga wa bin najmi, bintang pedoman di langit, bukit pedoman di bawah. Alhamdulillah. Yang terakhir, Allah Ta'ala sentap kita. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Sama ke Tuhan yang mencipta dengan Tuhan yang diciptakan oleh kamu, pahamu sembah dia? Tak cerdik benar kamu ni. Di akhir ayat Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah tak akan terhitung. Kita nak hitung tak boleh, tapi kita kena hitung. Nak hitung semua nikmat tak boleh, tapi tetap kena hitung supaya kita menjadi manusia yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-Mu yang bersyukur. Ingat kepada nikmat, kita ingat kepada pemberi nikmat, maka dengan itu kita syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Pagi-pagi bangun semaya subuh berjamaah, kita lepas semaya subuh kita zikir pagi, habis waktu naik waktu duha kita semaya duha. Raka'atay duha, 2 rakaat duha tu dikira macam bayatul kepada semua ni sendi-sendi kita yang bergerak ni. Alhamdulillah. Jangan lupa solat duha, tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Solat duha ni bukan solat projek nak minta bala. Solat duha ni solat syukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah anugerahkan. Boleh tak boleh kita jadi manusia yang bersyukur? Allahumma ja'alna minasyakirin. Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, yang sentiasa ingat kepada nikmat Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung ayat 19 besok. Wallahu ya'lamu ma tusirun wa ma tu'linun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.